Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran PDPR kita adalah mata pelajaran sirah. Tajuk kita hari ini berkaitan kisah 25 Rasul, iaitu tentang Nabi Ismail AS pada muka surat 41. Semua dah bersedia? Ustazah para pelajar sediakan buku sirah masing-masing, sediakan pensel, pembaris supaya para pelajar boleh gariskan isi-isi penting yang kita akan baca sebentar lagi. Muka surat 41 iaitu pelajaran kita yang ketujuh berkaitan dengan Nabi Ismail AS. Seperti biasa, macam biasa, jangan lupa tulis hari dan tarikh. Jom kita baca pengenalan berkaitan dengan kisah Nabi Ismail AS. Macam biasa, para pelajar tunjuk ketika sama-sama membaca. Nabi Ismail AS adalah anak kepada Nabi Ibrahim AS yang dilahirkan oleh ibunya yang bernama Sayyidatina Hajar. Para pelajar boleh menggariskan Nabi Ismail ni anak kepada Nabi Ibrahim, ibunya bernama Sayyidatina Hajar. Seterusnya, atas perintah Allah, Hajar dan anaknya Ismail terpaksa ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir. Ini adalah untuk menunaikan permintaan Sarah yang cemburu kerana belum mempunyai anak. Ismail dan ibunya telah dibawa ke Mekah yang terletak di bumi Hijaz. Kemudian Nabi Ibrahim kembali semula ke negeri Syam. Mari kita lihat info di sebelah ni, itu berkaitan dengan keadaan di Mekah. Mekah ni sebuah padang pasir yang tandus, bergunung ganang, tiada tumbuhan dan tiada air. Seterusnya muka surat 42. Mari kita baca dan faham. Seperti biasa, Ustazah baca, para pelajar tunjuk. Bekalan air yang dibawa oleh Sayyidatina Hajar telah habis. Ismail menangis kehausan. Ini disebabkan air susu Hajar telah kering. Hajar pun berulang-alik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali mencari air untuk anaknya Ismail. Para pelajar boleh gariskan berulang-alik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Seterusnya, apabila dia kembali semula kepada Ismail setelah gagal mendapatkan air, dia melihat mata air terbit daripada pasir yang tandus itu hasil hentakan kaki Nabi Ismail. Para pelajar boleh gariskan melihat mata air terbit daripada pasir yang tandus. Seterusnya, dengan gembira dipagari mata air itu sambil berkata Zam-Zam yang bermaksud berkumpul. Begitulah asal terjadinya perigi Zam-Zam yang wujud sehingga sekarang. Lama-kelamaan, ramai orang yang datang ke situ dan berkembanglah kota Mekah. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan dengan kehidupan Nabi Ismail AS. Nabi Ismail AS telah berkahwin sebanyak 2 kali. Isterinya yang pertama telah diceraikan kerana bersikap kurang sopan terhadap bapanya. Daripada isteri kedua, Nabi Ismail mendapat anak yang keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat ketika berusia 73 tahun. Para pelajar boleh menggariskan Nabi Ismail telah berkahwin sebanyak 2 kali. Kemudian Nabi Ismail telah wafat ketika berusia 73 tahun. Seterusnya muka surat 43. Mari kita lihat perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim AS. Siapa Nabi Ibrahim AS ni? Nabi Ibrahim AS ni kan bapa kepada Nabi Ismail. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 106 hingga 107. Dalam ayat ini, Allah ingin menyatakan bahawa Allah ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim AS dengan memerintahkan supaya menyembelih anaknya Ismail. Dengan penuh rasa taat, Nabi Ibrahim menunaikan perintah Allah itu. Ketika sembelihan bermula, Allah menukarkan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Para pelajar bolehlah menggariskan Allah telah menukarkan Nabi Ismail dengan seekor kibas.
Okey, seterusnya, dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran, mereka berdua kembali ke Mekah dengan membawa daging kibas itu. Itulah asal bermulanya ibadah korban. Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya membina satu bangunan yang akan menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia. Bangunan yang dibina itu diberi nama Baitullah, iaitu Kaabah. Okey, daripada kisah Nabi Ismail ini, pengajaran yang boleh kita ambil, itu yang pertama mari kita lihat, setiap perintah Allah mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Seperti mana kita tahu, setiap ujian, perintah, apa yang Allah suruh kita lakukan, kita laksanakan, ada hikmah yang tersembunyi, ada hikmah yang tersendiri yang Allah beri kepada setiap individu itu. Okey, pengajaran yang kedua, setiap umat Islam harus patuh kepada perintah Allah. Okey, penghayatan daripada kisah ini dapat dilihat bahawa Allah sentiasa memuji manusia untuk melihat sejauh mana keimanan hamba-hambanya. Okey, para pelajar faham, begitulah kisah sedikit sebanyak kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Okey, secara keseluruhan apa yang kita dapat daripada kisah ini, ada peristiwa-peristiwa penting yang boleh kita ingat. Okey, yang pertama, apa peristiwa penting? Yang pertama yang boleh kita lihat antara peristiwa penting dalam kisah Nabi Ismail ini, kita lihat ibu Nabi Ismail iaitu Hajar telah berulang-alik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air tu kan. Daripada peristiwa itu telah menjadi rukun kepada haji dan umrah, iaitu sa'i. Okay, peristiwa yang kedua dapat kita lihat bukti kekuasaan Allah daripada hentakan kaki Nabi Ismail telah terjadinya perigi Zamzam itu sendiri. Okey, peristiwa yang ketiga, apa dia? Peristiwa yang ketiga, terbinanya bangunan iaitu yang menjadi kiblat utama umat Islam yang diberi nama Baitullah, iaitu Kaabah. Yang satu lagi, peristiwa yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Ismail ni iaitu ibadah korban, berlakunya ibadah korban. Bila berlakunya ibadah korban ni? Ibadah korban berlaku semasa Hari Raya Aidil Adha. Okey, seterusnya mari kita lihat muka surat 44 pula. Kita tengok latihan minda cerdas. Murid-murid dah faham kan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam ni? Okey, mari kita cuba baca dan murid-murid buat latihan ni. Yang pertama, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Antara jawapan-jawapan yang diberi iaitu yang pertama 2. Muhammad, Siti Hajar, kedua dan 73. Okey, soalan dia, ibu Nabi Ismail bernama apa? Nama ibu Nabi Ismail apa? Beliau telah berkahwin sebanyak berapa kali? Daripada isteri, Nabi Ismail mendapat anaknya yang berketurunan sampai kepada Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail wafat ketika berumur berapa tahun? Okey, soalan yang kedua pula, jawab semua soalan di bawah. Yang pertama, siapakah ayah dan ibu Nabi Ismail? Okey, soalan yang kedua, di manakah Nabi Ismail dan Sayyidatina Hajar ditinggalkan oleh ayahnya? Okey, yang ketiga, bagaimanakah keadaan tempat Nabi Ismail ditinggalkan? Okey, para pelajar bolehlah mengisikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan kedua, tuliskan jawapan yang betul. Kemudian, bila dah siap, snapkan gambar muka surat 44 dan hantar ke dalam grup kelas masing-masing. Terima kasih. Sampai di situ saja pelajaran kita hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.